JDT menentang Terengganu ni dekat Stadium Sultan Ibrahim, aku boleh katakan perlawanan JDT menentang Terengganu ni adalah perlawanan persediaan untuk pasukan JDT, untuk player-player JDT ni, dan Benny Mora ni persiapkan pasukan JDT ni secara lengkapnya sebelum melangkah masuk ke saingan SAL 2022 beberapa hari lagi. Okey, tak lama dah. So berdasarkan dengan keputusan JDT lawan Terengganu ni, adakah korang berpuas hati ataupun adakah korang yakin dengan perform macam ni boleh langkah ke SAL dengan baik, dengan selamat, dengan aman, ataupun dapat meminta tangan dengan pasukan-pasukan lain dalam group stage SAL 2022 ni? Jom kita sembang sikit perlawanan antara JDT menentang Terengganu. Sebelum kita sembang pasukan JDT, kita sembang dulu pasukan Terengganu ni. Okay? Apa aku boleh katakan tentang pasukan Terengganu ni selepas dia tewas dengan PJ City sebelum ni 3-0. Then, diorang comeback. Diorang datang ke Stadium Sultan Ibrahim dengan membuat satu misi untuk mencari kemenangan mungkin, ataupun untuk membuktikan sesuatu kepada pasukan JDT yang Terengganu boleh memberi satu tentangan. Dan hasilnya, apa yang aku boleh katakan, aku impress sangat dengan performan dan persembahan yang digunakan ataupun persembahan yang ditunjukkan oleh anak-anak buah Nafuzizin ni. Especially boleh katakan antara pemain-pemain dia adalah Pak Sherman, okay? Dan juga Faizal Halim pun sangat-sangat baik. Dia punya pergerakan dia, setiap kali Pak Sherman dapat bola di bahagian tengah, Faizal Halim akan cepat-cepat naik ke bahagian wing kanan untuk mendapatkan bola. Dan kita boleh nampak Terengganu bila dapat bola, dia akan main overlap di sebelah kanan, okay? Dia akan gunakan ruang di sebelah kanan, menggunakan kelajuan dan kemampuan yang ada pada Faizal Halim ni untuk membuka ruang di bahagian kanan dan memberi peluang kepada player-player ataupun pemain-pemain attacking midfield pasukan Terengganu ni untuk bergerak lebih maju ke bahagian harapan di bahagian kotak penalti JDT. Okay, so boleh sebut tentang Faizal Halim ni. Okay, Faizal Halim ni dia, kita tahu dia punya ketinggian dia kecil, okay? Dia lincah, dia laju, dia boleh membuat larian-larian yang menyelinap masuk di celah-celah pemain lawan, pihak lawan. And bila dalam perlawanan menentang JDT ni, kita tengok, aku banyak kali kerap boleh nampak bila ada, boleh katakan macam sprint, okay? Sprint test antara Faizal Halim dengan Koh Beng Ong. Koh Beng Ong banyak kali macam tertewas, okay? Tertewas dengan kelajuan yang ada pada Faizal Halim ni. So aku boleh katakan Faizal Halim ni memang baik dia punya sprint test kan. Dia punya larian dia memang laju, dia dalam pencutan dia memang laju. Dengan badan dia yang kecil, okay? Macam aku cakap tadi, dengan badan dia yang kecil, dia memang bagus untuk karakter seorang pemain wing, okay? Ini salah satu kelebihan yang ada pada pasukan Terengganu. Okay, next seorang lagi adalah Kepa Sherman, pemain striker diorang ni, melawan dengan pasukan JDT ni kan. Sebab ni kalah dengan PJ City 3-0. So bila kalah dengan PJ City 3-0, automatik kita akan rasakan, macam aku cakap dalam video sebelum ni, dia akan menurunkan emosi pemain, okay? Akan menurunkan momentum pemain Terengganu ni. Tetapi benda ni berlaku sebaliknya, okay? Terengganu membuktikan diorang boleh lawan, okay? Boleh beat walaupun kalah 2-1 dengan JDT. Tapi aku rasa keputusan yang terhasil dengan dalam perlawanan tersebut, Terengganu masih boleh dibanggakan, okay? Diorang masih dapat skor 1 biji gol. Dan boleh katakan Terengganu ada juga chances lain yang diorang miss, okay? Contohnya tendangan ataupun pergerakan antara Faizal Halim, okay? Seorang pemain midfield, aku tak ingat siapa nama, dan juga Kepa Sherman shoot kena palang, okay? Kalau tak, itu boleh menjadi satu tentangan kepada JDT, satu saingan kepada JDT kalau sekiranya Kepa Sherman berjaya menjadikan gol penyamaan 2 sama pada ketika itu kan. Dan aku boleh katakan pasukan Terengganu ni, diorang berjaya absorb segala momentum, segala energi yang ada pada pasukan JDT, pada player-player JDT ni untuk bertahan dengan baik, okay? Pasukan Terengganu berjaya absorb momentum dan berjaya mengawal pemain-pemain dari kawasan Terengganu ni dengan baik. Sebab tu diorang tak bolos banyak, okay? Diorang boleh control the game, diorang still boleh serang, diorang still boleh bertahan. Itu performance ataupun benda positif yang aku nampak pada Nafuzin dan juga anak-anak buah dia dalam perlawanan ni. Jadi boleh katakan Terengganu ni ketika lawan JDT, diorang just tunggu kesilapan yang dibuat oleh main JDT je, okay? Once sekali je JDT buat kesilap, okay, player Terengganu ni akan melancarkan counter attack. Macam tu lah, counter attack diorang akan mula dari tengah, dan Faizal Halim akan lari sebelah kanan, buka wing kanan, dan Kepa Sherman ataupun pemain midfield tengah akan bagi bola kepada Faizal Halim, dan masa tu lah Faizal Halim akan buat crossing ataupun buat cut in masuk ke dalam kawasan kotak penalti JDT. Kalau korang tengok banyak corak permainan Terengganu, dia adalah permainan counter attack. Sebab tahu kalau nak beat JDT menggunakan possession ball memang susah. Okay, so diorang beat dengan cara apa? Counter attack. Kalau kita tengok pasukan-pasukan lain pun bila berjumpa dengan JDT, diorang akan guna konsep counter attack. Diorang bertahan dulu, dan counter attack.
Berlainan pula dengan pasukan JDT ni. JDT bila lawan, aku boleh sebut DNA JDT dah. DNA JDT adalah possession ball. Possession ball, bila main kat Liga Malaysia, possession ball is the number one untuk JDT punya DNA. Control the ball, possession ball, kena pegang. 2 ke 3 orang pemain JDT akan terus serbu kepada player Terengganu yang ada bola kat kaki tu. Okay, benda ni menyukarkan pasukan Terengganu untuk settle down dengan cepat, ataupun menyukarkan pasukan Terengganu untuk membuat build up. Jadi boleh katakan JDT punya player ni diterapkan dengan corak permainan high pressing. Press. Mana-mana player Terengganu yang ada bola di kaki, diorang akan press kau-kaunya. Bersenda Silva, Leandro, Safiq Rahim, dia akan press untuk mengelakkan pasukan Terengganu membuat sebarang counter attack ataupun membuat sebarang hantaran bola kepada rakan-rakan yang lain, terutamanya bola long ball ke atas. Jadi kalau nak sebut dari segi taktikal dan juga formation JDT dalam kertas ketika perlawanan, mereka menunjukkan formation yang digunakan adalah 4-3-3. Okay? Tetapi ketika di dalam perlawanan, formation itu bertukar seperti sebelum ni, menjadikan formation kepada 3-5-2 ataupun 3-5-1-1, meletakkan Burston dan juga Forestieri di bahagian tengah. Dan aku boleh katakan semakin hari kombinasi antara Fernando Forestieri dan juga Burston da Silva ni sangat-sangat menjadi. Okay? Nampak diorang punya konsentrasi, diorang punya kesefahaman di antara Fernando Forestieri dan juga Burston da Silva ni semakin baik. So nampak ini adalah satu benda positif untuk Burston da Silva dan juga Fernando Forestieri. And seorang lagi adalah Leandro Velasquez pun. Aku rasa Leandro Velasquez adalah salah seorang player midfield yang wajib ada untuk pasukan JDT ni. Okay? Kalau tak ada Leandro ni, rasa macam kosong lah bahagian tengah tu. Tapi kekosongan Leandro kalau tak ada dapat ditampung oleh Safiq Rahim. Kat sinilah kepentingan Safiq Rahim ni. Kalau tengok Safiq Rahim ni pula, sejak kebelakangan ni, BJ Mora kerap menggunakan Safiq Rahim dalam kesebelasan utama. Mungkin sebab dia mempunyai DNA JDT sejak lama dulu kan. Dia pernah jadi kapten JDT, so dia dah kenal JDT. So benda ni lah memberikan kelebihan kepada Safiq Rahim. Kalau kita tengok dalam skor kebangsaan Harimau Malaya pun, dia diturunkan dalam kesebelasan utama oleh Kipangkon kan. JDT pun menggunakan sepenuhnya, fully utilize apa yang ada pada Safiq Rahim ni untuk pasukan JDT. Dan buktinya, Safiq Rahim masih lagi menggunakan sepenuh tenaga dia untuk kontrol bahagian tengah midfield JDT ni, bergandingan dengan Leandro, Naksu Insar dan juga Safiq Rahim sendiri. Boleh katakan 3 gandingan player ni sangat-sangat mantap lagi, tak ada masalah. Dan untuk perlawanan menentang Terengganu tu pun, Safiq Rahim ada juga menjadi salah seorang pemain yang membuat build up untuk jaringan pertama JDT kan. So boleh katakan sini participate Safiq Rahim ni dalam pasukan JDT kita dalam perlawanan ni sangat-sangat bagus lah. Okay? Dia banyak memberikan peranan yang baik untuk pasukan JDT, khususnya untuk bahagian midfield dan ke atas. Kemasukan Safiq Rahim pada separuh masa kedua mengubah performance ataupun mengubah formasi JDT daripada 3-5-2 menjadi 4-3-3 semula. Arif Aiman masuk sebelah kiri, Pawi main sebelah kanan, Burston main tengah. Dia jadi 4-3-3 balik lah macam tu. And Safiq Rahim pun dia punya performance bagus, walaupun dia masuk lewat pada minit ke 70 macam tu, tapi dia ada juga buat beberapa try, beberapa shoot. Okay, 2-3 shoot tapi melewati palang gol pihak Terengganu kan. Tapi benda tu pun boleh menjadi satu tekanan kepada pasukan Terengganu. Okay, last but not least tentang Farizal Malias ni. Aduh, aku bila tengok Farizal kena hempuk dengan Shane Lowry tu, yes, aku tahu benda tu tak sengaja. Shane Lowry tugas dia nak hentikan bola yang dihantar oleh player Terengganu. Dan bila Shane Lowry tengok bola, dia tak perasan Farizal kat depan dia. Dan Farizal pun dia tengok bola, dia tak perasan Shane Lowry datang kat dia. So benda ni adalah satu pertembungan yang tak disengajakan. And overall apapun, kita dah tengok update sendiri pada TMJ tentang keadaan Farizal Malias terkini. Dan Farizal Malias dah sedarkan diri, dia dah okey. And dia ada post satu story kat IG dia kan. Dia kata keadaan dia okey, stable, dan kita harap dan kita doakan sama-sama pasukan JDT supaya Farizal Malias cepat sembuh, dapat kembali dalam pasukan, dapat kembali dalam training untuk persediaan JDT melangkah ke SCL beberapa hari lagi. Okay, that's all for today untuk review pasukan JDT menentang pasukan Terengganu dengan kelebihan kepada JDT 2-1, menang tipis. And aku kata aku bangga dengan pasukan JDT, dan aku juga bangga dengan performa pasukan Terengganu ni. Baik sangat-sangat. Okay, kepada fans Terengganu kat luar sana, okay, walaupun pasukan korang kalah, tapi korang perlu dan korang boleh banggakan pasukan Terengganu sekarang ni. Sebab apa? Selepas kalah 3-0 dengan pasukan PJ City, Terengganu boleh beat JDT walaupun kalah 1-2. Okay, still Kepas Sherman tu boleh skor sebiji dekat Stadium Sultan Ibrahim. Okay, so stay tune. Thank you so much. Assalamualaikum.